yang murni, atas nama Ilahi kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengganu, Darul Iman maju berkat sejahtera. Maju Terengganu maju, di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita bergerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, dan beri akan patuh pandang thayyibah, wa rabbul ghafur. Sejahteralah Darul Iman, di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian, dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua maju berkat sejahtera, tekad kami impian semua maju berkat sejahtera. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi bagi memberkati lagi majlis pengajian talaqi kitab kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كده. Alhamdulillah. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Abu Usamah bin Muhammad Hanafiah selaku pengajar kitab pada malam ini. Jadi pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan kurnianya kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi dapat meneruskan pengajian kitab talaqi secara online. Jadi untuk makluman semua, kita pada malam ini telah pun masuk pada siri yang ke-12. Pada siri yang ke-12. Jadi sebelum pada kita mula, insya-Allah saya minta kepada semua yang berada dalam live ni minta tolong share dan like.
Moga-moga ramai lagi lah yang boleh dapat mengikuti live ini dan dapat mengambil manfaat. Jadi saya kira tanpa melengahkan masa, saya jemput pada Ustaz untuk meneruskan pengajian kita. Fadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Jadi insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, tidak lupa juga kepada pihak penganjur, sidang penonton, muslimin muslimat, pencinta kepada majlis-majlis talaqi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita di dalam agamanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita keikhlasan pada perkataan dan perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Insya-Allah pada malam ni yang diminta oleh pihak penganjur untuk membincangkan ataupun untuk membincangkan bab puasa daripada kitab Minhajul Talibin. Jadi secara kebetulan kita dah lama dah nak puasa. Jadi sebelum daripada kita masuk ke bulan Ramadan, jadi molek kita diminta oleh pihak penganjur untuk membaca bab puasa. Nanti lepas daripada habis Ramadan, kita akan sambung balik pengajian kita sebagaimana yang kita baca sebelum daripada ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita cuba bincang berkenaan dengan ibadat puasa daripada kitab Minhajul Talibin. Yang mana sebagaimana yang kita sedia maklum, kitab Minhajul Talibin adalah di antara kitab asas, kitab matang yang menjadi asas dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i yang dikarang oleh seorang tokoh yang cukup terkenal dalam ilmu fiqhnya, ilmu hadisnya, yang dikenali dengan Imam Nawawi ataupun Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan bincang daripada kitab ni. Kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kitabus siyam, kitab pada menyatakan as-siyam, yakni puasa. Yang mana ibadat puasa adalah ataupun kitab as-siyam dia masih lagi di dalam rubu' ibadah. Ia dalam kitab fiqh kita ada 4 rubu', 4 pembahagian. Ada rubu' ibadah, ada rubu' muamalah, ada rubu' munakahah, dan ada rubu' jinayah. Suara okey. Jadi ada rubu' ibadah. Yang mana rubu' ibadah dibincang dalam rubu' ibadah 1/4, maksudnya bahagian ibadah dibincang sembahyang, puasa, zakat, haji. Jadi puasa dimasuk dalam rubu' ibadah. Jadi kata Imam Nawawi, kitabus siyam, kitab pada menjelaskan as-siyam. Di as-siyam dengan as-sawm makna dia pada istilah ulama sama. As-siyam dan as-sawm makna dia adalah sama, iaitu imsaku muslimin mumayyizin. Jadi orang muslim yang mumayyiz, dia imsak. Apa makna imsak? Dia menahan diri anil mufattirat, daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Lepas tu disyaratkan pula muslim yang mumayyiz itu khalin anil haidhi wan nifasi wal wiladah, mesti kena sunyi daripada haid, nifas dan wiladah, dan dia berakal, maksudnya dia bukanlah gila, dan dia tidak pengsang sepanjang siang hari, dan dia tidak mabuk, dengan ada perincian yang kita akan perincikan selepas daripada ini, bermula daripada perkara tersebut bermula daripada keluar fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Itu adalah definisi puasa mengikut istilah ulama.
Manakala as-saum ataupun as-siyam pada lughah penggunaan bahasa makna dia adalah mutlaqul imsak, semata-mata menahan diri. Sama ada menahan diri daripada bercakap, menahan diri daripada minum, menahan diri daripada makan, menahan diri daripada berjalan. Maka dinamakan as-saum ataupun as-siyam mengikut makna dia pada lughah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yajibu sawmu Ramadan, wajib puasa bulan Ramadan bi ikmali Sya'ban 30 atau ru'yatil hilal. Dengan disempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari ataupun melihat al-hilal anak bulan. Dia yajibu wajib. Wajib ni maksudnya kalau buat dapat pahala, kalau tinggal berdosa. Yajibu maksudnya wajib adalah suatu benda yang dituntut oleh syarak akan sebagai tuntutan yang mu'tamad. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Yang mana wajib di sini adalah wajib fardu ain, wajib aini. Maksudnya ke atas setiap mukallaf, bukan wajib kifai, bukan wajib kifayah. Wajib puasa Ramadan. Kewajipan puasa Ramadan sabit dengan dalil daripada Alkitab, daripada As-Sunnah dan ijma' ulama. Daripada Alkitab ada beberapa ayat Al-Quran, antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana difardukan kepada orang-orang umat-umat yang sebelum daripada kamu. Baik. Manakala hadis, ada beberapa hadis yang menjadi dalil di atas kewajipan puasa pada bulan Ramadan. Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, buniyal Islamu ala khams, antaranya adalah wasaumi Ramadan, dibinakan Islam di atas 5 perkara, antaranya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang ketiganya adalah ijma', maksudnya kewajipan puasa pada bulan Ramadan sabit dengan Quran dan As-Sunnah. Quran kita cerita dah, As-Sunnah kita cerita dah. Yang ketiganya adalah sabit dengan ijma' ulama. Maksudnya ulama telah berijma', telah bersepakat bahawasanya setiap mukallaf diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Yang mana antara ulama yang menghikayahkan, yang menceritakan tentang pengijma'an dalam masalah kewajipan puasa pada bulan Ramadan adalah Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dan Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Dia menyebut bahawasanya ulama telah berijma'. Begitu juga Imam Ibnul Munzir dalam kitab Ijma', karangan Imam Ibnul Munzir menyebut perkara yang sama. Katanya wajib puasa bulan Ramadan, wajib biikmali Sya'ban 30, dengan disempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30. Maksudnya apabila bulan Sya'ban sempurna cukup 30, maka wajib kena puasa. Kerana bulan Islam adalah di antara 29 dan 30. Di bulan Islam tidak ada 31 hari. Dalam sebulan bulan Islam hanya 29 dan 30. Jadi bermakna ketika mana bulan Sya'ban sudah cukup 30, maka pastinya keesokannya adalah bulan Ramadan. Sebab itulah ulama kata apabila cukup bulan Sya'ban sebanyak 30, maka wajib setiap mukallaf yang cukup padanya syarat wajib berpuasa, wajib dia kena berpuasa pada keesokan harinya, kerana diyakini keesokan harinya adalah 1 Ramadan. Baik, kata Imam Nawawi, yajibu sawmu Ramadan biikmali, dengan ikmal, dengan disempurnakan, dengan dicukupkan bulan Sya'ban, iaitu 1 bulan yang sebelum daripada bulan Ramadan, dicukupkan sebanyak 30, akan 30 hari. Biikmali Sya'ban, dicukupkan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. 1, au ru'yatil hilal, ataupun melihat anak bulan. Au ru'yati al-hilal, melihat anak bulan.
Dua perkara ini sebenarnya diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma alaikum, ada riwayat fa in ghummiya alaikum, ada riwayat fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yawma. Hendaklah kamu berpuasa kerana melihat anak bulan. Dan hendaklah kamu berbuka, yakni berhari raya kerana melihat anak bulan. Maka jika ditutupi ke atas kamu oleh awang, jadi tak nampak anak bulan, maka ketika itu sempurnalah bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Baik, jadi oleh kerana Rasul kata kalau nampak bulan Sya'ban, dan nampak anak bulan Ramadan, maka cukupkan bulan Sya'ban 30 hari. Kalau nampak anak bulan, maka wajib kena berpuasa sumu li ru'yati. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksi, yang melihat dari kalangan kamu akan asy-syahra ay al-hilal, akan anak bulan, falyasumhu, maka dia kena puasa. Maka sebab itulah kata ulama, dua perkara ni apabila terjadi salah satu daripada dua perkara ini, maka wajib puasa Ramadan. Yang mana kewajipan puasa di sini adalah kewajipan yang am. Kewajipan yang am. Maksud dari kewajipan yang am, kewajipan yang umum, bukan hanya individu yang tertentu. Bukan ke semua umat Islam wajib dia kena berpuasa. Apabila nampak anak bulan ataupun apabila bulan Sya'ban cukup 30 hari. Maksudnya ke semua umat Islam saat itu hak yang tempat nampak anak bulan lah. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i dia ambil kira juga tentang ikhtilaful matali'. Nanti kita akan cerita berkenaan dengan ikhtilaf al-matali'. Katanya wa thubutu ru'yatihi bi'adlin. Okey, bagaimanakah maksud dengan nampak anak bulan? Bilakah sabitnya nampak anak bulan? Apakah syarat nak sabit nampak anak bulan? Katanya wa thubutu ru'yatihi bi'adlin. Dan sabit ru'yatihi nampak anak bulan adalah bi'adlin dengan seorang yang adil. Baik, jadi sabit nampak anak bulan dengan seorang yang adil. Seorang yang adil, mesti orang Islam. Mesti berakal. Nanti kita akan tengok maksud orang yang adil. Wa fi qaulin, dan pada satu pandangan, adlan, dua orang yang adil. Maksudnya dalam mazhab Imam Syafi'i berlaku khilaf. Adakah sabit nampak anak bulan Ramadan, sabit melihat bulan Ramadan, sabit melihat anak bulan Ramadan, berarti mana? Dengan seorang yang adil ataupun cukup dua, ataupun bahkan mesti kena dua orang. Sabit bulan Ramadan, dia sabit bulan Ramadan dia lain daripada sabit Syawal. Sabit bulan Ramadan kita nak masuk dalam ibadat. Sabit Syawal ni kita nak keluar daripada ibadat. Di hukum dia berbeza. Kalau sabit Syawal mesti kena dua orang. Baik. Manakala sabit bulan Ramadan kita nak masuk dalam ibadat ni, adakah cukup dah seorang? Sabit dah. Apabila seorang tu nampak, kira sabit dah melihat anak bulan Ramadan, diwajibkan orang lain walaupun tak nampak, dia kena berpuasa. Ataupun mesti kena dua orang. Ini berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Pandangan yang mu'tamad adalah sabit nampak anak bulan dengan seorang yang melihat. Apabila seorang yang melihat, dia bersaksi di hadapan qadhi, di hadapan golongan-golongan tertentu yang menjadi pemerintah, maka menjadi kewajipan kepada orang lain walaupun tak nampak anak bulan untuk berpuasa. Baik, kerana yang pertamanya Abdullah bin Umar pernah melihat anak bulan dan dia menceritakan kepada Rasulullah yang dia melihat anak bulan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Begitu juga seorang Arab Badui mari daripada pendalaman menceritakan kepada Rasul dia nampak anak bulan. Maka Rasul tanya dia seorang dia, Rasul tanya dia, dah mung zat ni tu bersaksi dak ataupun mung zat ni tu menerima dak dua kalimah syahadah, cakap kita gitulah, bersaksi dak tidak ada Tuhan melainkan Allah? Dia kata ya. Lepas tu aku ni Rasulullah, dia kata ya. Maka Rasulullah pun perintah kepada sahabat dia untuk berpuasa. Maka sebab itulah oleh kerana berlaku kepada Rasulullah, Rasul pernah mengarahkan, Rasul pernah berpuasa dan mengarahkan sahabat berpuasa
setelah daripada seorang Arab Badui yang bersaksi bahawa dia melihat anak bulan, maka ulama mengambil daripada keadaan ataupun daripada hadis tersebut bahawasanya sabit dah melihat anak bulan dengan seorang yang adil yang melihat anak bulan, tapi dengan syarat dia bersaksi. Baik. Setengahnya kata dia, wa syartul wahidi sifatul uduli fil asah. Dan syarat seorang yang adil, syarat dia adalah sifat al-udul. Sifat adil. Fil asah, pada kaul yang asah. Syarat seorang yang adil, seorang saksi saat itu, syarat seorang saksi itu ada kena sifat adil, kena ada sifat adil. Pada mengikut kaul yang asah. La abdin, tidak hamba. Maksud hamba tidak diterima. Wa mra'atin, dan perempuan tidak diterima. Maksud dia benda. Maksud dia, okey, kita kena perhati molek. Dalam masalah bab syahadah, dalam bab penyaksian, dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya adalah bukan dalam bab penyaksian, dalam bab adil. Dalam bab adil dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya adil syahadah, yang keduanya adil riwayah. Adil syahadah ada syarat-syarat dia, dan adil riwayah juga ada syarat-syarat dia. Adil syahadah, adil dalam bab penyaksian, yang pertama mesti Islam, yang kedua mesti berakal, yang ketiganya mesti balik, yang keempatnya mesti lelaki, yang kelimanya mesti merdeka. Okey, itu dipanggil adil dalam bab syahadah. Orang yang cukup syarat adil syahadah, ketika mana dia melihat anak bulan walaupun dia seorang, maka apabila dia bersaksi di hadapan hakim, di hadapan pemimpin pemerintah, maka ketika itu wajib pemerintah kena menerima penyaksian dia, dan wajib pemerintah kena khabar supaya semua orang-orang yang rakyat-rakyat dia kena berpuasa. Kita mengikut mazhab Imam Syafi'i. Baik. Manakala penyaksian perempuan tidak diterima. Sebab adil dalam bab melihat anak bulan adalah no adil bab syahadah. Perempuan bukan adil dalam bab syahadah. Begitu juga hamba bukan adil dalam bab syahadah. Faham? Bukan adil dalam bab syahadah. Tapi perempuan dan hamba adalah adil dalam bab riwayah. Sebab itulah periwayatan perempuan kita boleh terima. Periwayatan hamba kita boleh terima. Selama mana dia tidak berbohong. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya dia dalam masalah melihat anak bulan ni dalam masalah melihat anak bulan ni tu kita kena ingat benda tu benda asal. Walaupun di zaman kita sekarang ni kita guna hisab al-falaki. Maksudnya perhitungan mengikut ilmu falak. Kita guna sekarang lah ni. Tetapi dalam masa yang sama di tempat kita tetap dia melakukan proses melihat anak bulan cerapan hilal. Tetap melakukan proses cerapan hilal. Sebab itulah setiap negeri bahagian Jabatan Mufti dia ada bahagian cerapan hilal. Antara cerapan hilal yang dilakukan oleh pihak mufti, pihak berautoriti yang dilantik oleh kerajaan adalah melihat anak bulan Ramadan. Walaupun guna hisab falaki tetap kena tidak boleh tinggal ru'yah. Pada asalnya ru'yah. Bukanlah bermakna ulama-ulama dulu tidak tahu berkenaan dengan ilmu falak. Bahkan kalau kita tengok kepada sebahagian daripada ulama-ulama fiqh memang cukup mahir, semahir-mahirnya dalam ilmu falak. Tetapi mereka tidak menggunakan semata-mata ilmu falak kerana berkenaan dengan ibadat puasa Ramadan, permulaan puasa Ramadan adalah hukum, hakam syarak adalah ibadah. Maka ibadah mesti terhenti di atas nas. Maka secara jelas Rasulullah menyebut sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Maka sebab itulah ulama tetap meletakkan dalam kitabnya tentang melihat anak bulan. Baik, jadi semata-mata menggunakan hisab falaki tanpa melihat anak bulan itu menyalahi dalil syarak. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma perbahasan hisab falaki dia ada perbahasan yang panjang lagi.
Yang mana ada sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya boleh menerima dalam menafikan melihat anak bulan. Maksudnya kalau mengikut hisab falaki bahawasanya tidak mungkin, mustahil nampak anak bulan, tiba-tiba ada seorang mendakwa nampak anak bulan, maka dakwaan itu, saksi yang itu ditolak kerana dalam ilmu falak saat itu menyatakan bahawasanya tidak mungkin sama sekali nampak anak bulan pada malam-malam tertentu. Okey, adalah perbincangan dia. Tidak perlu kita bincang panjang lebar dalam masalah tu. Cuma cukup kita mengatakan bahawasanya pada asalnya sabit bulan Ramadan adalah dengan melihat anak bulan. Kalau tak nampak anak bulan, maka ketika tu kena cukupkan bulan Syaban sebanyak 30 hari. Baik. Katanya, wa idza sumna bi'adlin wa lam nara al-hilala ba'da 30 aftarna fil asah wa in kanat as-sama'u mushiyatan. Apabila kita berpuasa bi'adlin dengan sebab seorang yang adil. Maksud dia dengan sebab seorang yang adil. Seorang yang adil bersaksi dia melihat anak bulan. Maka menjadi kewajipan yang umum kepada orang yang berada pada tempat tersebut kena puasa belaka. Sebab sabit dah melihat anak bulan. Sabit dah, bukan mesti kena seorang-seorang melihat. Sabit dah melihat anak bulan dengan seorang yang adil. Jadi pakat puasa belaka. Apabila pakat puasa belaka, katanya walam naral hilala, padahal kita tidak melihat anak bulan ba'da 30, selepas daripada 30. Cukup 30 nampak ke anak bulan? Sepatutnya cukup 30 nampak dah anak bulan. Dah cukup 30 dah kan? Sepatutnya nampak anak bulan. Tapi tak nampak lagi anak bulan. Maksudnya anak bulan dia dah nampak ni. Anak bulan Ramadan. Faham? Bukan anak bulan. Anak bulan Ramadan pula. Anak bulan dia Syawal. Bukan anak bulan Ramadan. Anak bulan Syawal. Sekarang ni, kita berada pada bulan Syaban. Tiba-tiba ada seorang yang adil pada bab syahadah nampak anak bulan. Maka daripada segi hukum fiqahnya, berpandukan kepada zahir hadis, wajib berpuasa. Bila cukup syarat-syarat dia, maksudnya dia bersaksi. Okey, kita pun puasa. Puasa kerana dia seorang nampak anak bulan. Kita puasa cukup 30 hari. 30 hari bulan dia kita puasa kan? Ramadan. Okey, bulan Ramadan. Jadi apabila cukup 30 hari bulan Ramadan, keesokannya bermakna 31 bermakna 1 Syawal. Okey, boleh faham? Tapi masalah tak nampak tak anak bulan. Jadi kita tengok pada 29, malam 30, tak nampak anak bulan. Faham? Lepas tu 30, hari ke-31 bermakna bulan Syawal dah. Nampak dah anak bulan. Sepatutnya nampak dah. Tiba-tiba tak nampak sekarang. Selepas daripada 30. Maksudnya ada kemungkinan esokan saat ni tu. Hari ke-31 adalah 30 Ramadan dan ada kemungkinan 1 Syawal. Dan nampak anak bulan. Sudahlah. Maka ketika tu aftarna. Nescaya jawab bagi idza sumna, nescaya berbuka oleh kita. Maksud berbuka ni berhari raya. Maksud berbuka, maksudnya cukuplah puasa. Walaupun kita puasa dah 30 hari, tapi tak nampak juga anak bulan, selepas daripada 30 hari tetap kita kena berbuka. Ni mengikut fil asah, mengikut kaul yang asah. Ni pandangan yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Namun sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya tak boleh. Tak boleh berbuka, mesti kena cukup juga. Kena puasa pula sehari lagi. Sebab dia. Sebabnya gini, perhati molek. Kita dalam masalah sabit bulan Ramadan dengan seorang yang adil. Tapi kalau bulan Syawal, berapa orang adil? 2 orang. Okey, kita kalau bulan Ramadan cukup seorang saksi yang adil. Sabit dah nampak anak bulan. Kerana mengambil langkah ihtiyat dalam hal ibadat. Dalam hal nak masuk dalam ibadat. Dan hak yang asasnya adalah kerana ada hadis begitu. Rasulullah menerima penyaksian Arab Badui. Manakala keluar daripada Ramadan, mesti kena berapa orang? 2 orang. Mesti kena 2 orang. Sebab apabila keluar Ramadan, dia ada banyak benda yang berkait di situ, antaranya masalah zakat. Masalah zakat. Zakat mengeluarkan harta orang. Apabila sabit Ramadan, maka jadi mana orang jadi wajib dah mengeluarkan harta dia.
Baik, jadi mesti kena berapa orang? 2 orang. Berarti boleh. Jadi tengok, ni pandangan yang kedua, nak cerita pandangan yang kedua. Pandangan pertama kita faham dah. Pandangan yang kedua dia kata mana? Sekarang ni, kalau seorang hak yang adil menyaksi nampak anak bulan, kita pun puasa. Jadi bermakna bulan Syakban 29. Dia seorang saksi ni dia mungkin tak tersalah? Mungkin. Sebab bukan mutawatir. Mungkin tersalah. Okey. Kita puasa 29. Yang anak bulan dah nampak. Cukup 30. Tak nampak juga. Sepatutnya hari ke-31 tu mesti nampak dah anak bulan. Nampak tak? Tiba-tiba tak nampak juga anak bulan. Hari ke-31. Maka mengikut pandangan mu'tamad, hari ke-31 mesti kena aftarnah. Kita kena berbuka dah, berhari raya dah. Sebab puasa sudah cukup sebanyak 30 hari. Puasa tidak boleh lebih daripada 30 hari. Dah nampak dah anak bulan Ramadan, cukup 30 lah. Okey, pandangan pertama. Pandangan yang kedua, dia kata kalau kita hanya cukup 30 sahaja, hari ke-31 terus kita beraya, sedangkan kita tidak nampak anak bulan, maka bermakna kita telah masuk Syawal dengan seorang saksi yang adil yang menyatakan bahawasanya dia nampak anak bulan Ramadan. Nampak tak lagi? Nampak tak lagi? Sedangkan sabit nampak anak bulan Syawal mesti berapa orang? 2 orang. Okey, boleh faham. Tapi pandangan mu'tamad, taklah. Taklah pandangan mu'tamad kata, apabila cukup 30, hari ke-31, wajib kena berbuka. Okay, habis. Wa in kanatis sama'u mushiyatan. Sekalipun. Baik. Sekalipun. Indil ghayah. Sekalipun adalah langit itu musiyah cerah. Tidak ada awan. Langit tu cerah walaupun tak ada awan. Langit tak nampak benda. Tak nampak benda cerah. Kalau ada awan takut terlindung di bawah awan. Ni langit cerah tak ada sikit awan. Sepatutnya tak ada. Kalau betul, satu Ramadan nampak dah anak bulan. Tak nampak sekalipun keadaan lagu tu tetap wajib kena berbuka. Sebab dia, sebab kena ingat. Sebab kita berbuka sekarang ni dengan bersandarkan kepada hujah syarak. Hujah syarak dia, hujah syarak adalah cukup bilangan puasa sebanyak 30. Okey, boleh faham? Faham? Manakala permulaan Ramadan juga kita berpandukan kepada hujah syarak, iaitu masuk Ramadan ataupun sabit nampak anak bulan Ramadan dengan seorang saksi yang adil. Semuanya kita bersandar dengan hujah syarak. Hak ni cukup dah 30. Hak ni masuk Ramadan dengan seorang saksi yang adil. Okey. Cukup dah hujah syarak di situ. Maka apabila cukup hujah syarak, cukup 30. Walaupun hari yang ke-31 tak nampak anak bulan. Walaupun matahari langit cerah, tak ada awan sikit pun, tetap wajib kita kena berbuka. Okay, habis. Katanya, idza ru'iya bi baladin lazima hukmuhu al-balad al-qarib. Apabila dilihat anak bulan, ru'ya ay ru'yal hilal, apabila telah dilihat anak bulan bi baladin, di suatu tempat. Okey, ada satu tempat nampak anak bulan. Contoh Terengganu nampak anak bulan. Contoh kan? Terengganu nampak anak bulan. Atau kita kata Malaysia lah. Kita pakai lebih luas sikit. Malaysia nampak anak bulan. Maka adakah negara-negara yang lain, hak tak nampak anak bulan, tetap wajib kena puasa? Okey, Malaysia nampak anak bulan. Nampak anak bulan Malaysia. Dia pada asalnya, dia bukan hanya badan otoriti saja yang melihat anak bulan. Bahkan, orang yang tidak berautoriti sekalipun, kalau dia melihat anak bulan, dia bersaksi, maka tetap kena menerima penyaksian dia. Tapi sekarang zaman kita ni, hanya badan otoriti saja yang melihat anak bulan. Jadi tak ada masalah lah. Ada dah tugasan orang yang mengambil tugasan kita. Tugasan kita dah nak dia ambil dah. Habis selesai lah. Cuma pada asalnya begitu. Maksudnya bukan hanya badan berautoriti sahaja. Bukan siapa-siapa pun yang melihat anak bulan. Kalau syahadah dia itu adalah adil dalam bab syahadah, maka diterima. Baik. Katanya idza ru'ya, apabila dilihat al-hilal bi baladin, di satu tempat, di satu negeri, lazima hukmuhu al-balad al-qarib. Lazimlah. Benda lazim, mestilah hukmuhu oleh hukumnya. Hukum balad yang nampak anak bulan tu. Hukmuhu hukmu baladin alladhi ru'ya al-hilalu bihi. Hukmu baladin ru'ya al-hilalu bihi.
Hukum negeri hak yang nampak anak bulan tau. Lazim oleh hukumnya al-balad al-qarib akan negeri hak yang dekat. Mana-mana negeri hak yang sekitar dia, hak dekat dengan dia, maka wajib dia kena mengambil hukum negeri tersebut. Maksudnya negeri hak nampak anak bulan wajib berpuasa dan negeri sekitar dia juga wajib berpuasa. Itu makna lazimah hukmuhu al-balad al-qarib. Dunal ba'id, tidaklah al-badalil ba'id, tempat hak yang jauh, negeri yang jauh daripada negeri hak yang nampak anak bulan, fil asah, mengikut kaul yang asah. Ini mengikut mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya, kalau ada satu negeri nampak anak bulan, negeri hak dekat-dekat dengan dia, wajib kena puasa. Manakala negeri hak yang jauh, tak wajib puasa. Cuma adalah pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya dah nampak satu tempat nampak anak bulan, maka keseluruhan negara kena puasa belaka lah. Kena puasa belaka. Walaupun pandangan ni antara pandangan yang ramailah ulama berpandangan dengan pandangan ini, pandangan mazhab lain, namun sebenarnya daripada sudut, kalau kita tengok molek daripada sudut daripada sudut logiknya adalah pandangan ni pandangan dhaif, walaupun sebagai mazhab menerima pandangan ni. Sebab dia, sebab secara jelasnya kita wujud perbezaan di antara satu hari dengan hari yang lain daripada suatu negeri kepada negeri yang lain. Negeri kita mungkin hari Isnin dah, tapi ada negeri lain masih lagi belum Isnin. Ada. Faham lagi ya? Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan hak yang lebih tepatnya adalah pandangan mazhab Imam Syafi'i, kerana kita bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Baik. Wal ba'idu masafatul qasri. Okey, sekarang ni ukuran dekat dengan jauh tu kan ya? Okey, katanya wal ba'idu masafatul qasri. Hak yang jauh, wal baladul ba'id adalah jarak al-qasri, qasar sembahyang. Maksudnya dua marhalah. Kalau daripada negeri hak yang nampak anak bulan, jarak dia dengan negeri hak yang sekitar dia, saat ni tu dua marhalah ke bawah, maksudnya 80 km ke bawah, 70 km, 60 km, 50 km, maka dikirakan dekat. Kalau lebih daripada 80 km, 100 km, 200 km, 300 km, maka dikirakan jauh. Jadi bermakna kita dengan Indonesia dekat ke jauh? Jauh. Jadi jauh. Faham? Kita dengan Thailand jauh. Kira jauh. Kita dengan Singapura jauh. Maka nak kira jauh. Faham? Kita kau nampak di Marang. Nampak di Marang sebagai contoh. Kuala Terengganu dekat ke jauh? Dekat. Wajib lah orang Kuala Terengganu. Kau nampak di Marang. Nampak kan? Gitu. Waqila, dan kata qil, kata sebahagian daripada ulama hak yang kata wal ba'idu masafatul qasri itu adalah pandangan Imam Rafi'i. Waqila, dan kata qil bi ikhtilafil matali', dengan berbeza matla'. Matla' ni maksudnya terbit matahari dan terbenamnya matahari, itu makna matla'. Dengan berbeza matla', maksudnya di antara ada kala satu negeri dengan negeri yang lain. Berarti maksudnya satu negeri dengan negeri yang lain kadang-kadang berlaku ikhtilaful matali', kadang-kadang ittihadul matali'. Ittihad sama matla' dia, kadang-kadang berbeza matla'. Maksud dia sama dan berbeza matla'. Sama nisbah waktu terbenam matahari dan terbit matahari. Sama nisbah kepada waktu terbenam dan terbit. Manakala berbeza adalah berbeza daripada sudut waktu terbenam matahari dan terbit matahari. Jadi negeri ni, negeri dan negeri hak yang sebelah dia, tempat hak nampak anak bulan dengan tempat hak yang sebelah dia, sama waktu terbenam matahari. Tempat nampak terbenam matahari, tempat hak yang nampak anak bulan terbenam matahari pada waktu sekian-sekian, tempat hak yang dekat, hak yang sebelah dia saat itu terbenam matahari pun waktu tu juga. Terbit matahari pun waktu tu juga. Maka tu dikirakan dia ittihadul matali', sama matla' dia. Kalau berbeza, hak ni terbit matahari pada waktu sekian, hak ni terbit matahari pada waktu lain.
ni terbenam matahari pada waktu sekian, hak ni terbenam matahari pada waktu lain. Itu dipanggil ikhtilaful matali'. Jadi ada qil kata kerana dengan berbeza matlak. Hak jauh ni bukan kira perjalanan qasar sembahyang, tapi kena kira tengok berbeza ataupun tidak matlak. Kalau berbeza matlak, maka kira jauh. Kalau sama matlak, maka kira dekat. Dah kita nak kira sama dengan jauh lagu mana? Payah juga kena kabar dah berapa minit. Sebab memang tak sama. Ya tikah. Kita dengan Kuala Terengganu dengan Kemamang tikah dah. Walaupun negeri sama. Sebab tengok waktu sembahyang kadang-kadang berbeza di antara Kemamang dengan Kuala Terengganu sedangkan negeri sama. Okey, kata ulama begini. Kata ulama. Ni apa yang disebut oleh sebahagian daripada ulama. Bahawasanya kalaulah daripada satu tempat dan satu negeri dengan satu negeri yang lain, tempoh jarak antara terbenang matahari dan terbit matahari hanya sekadar 8 darjah. Sekadar 8 darjah. Ke bawah, 8 darjah ke bawah. 7 darjah, 6 darjah, 5 darjah. Maka dikirakan satu matari'. Kira satu matari'. Kalau lebih daripada 8 darjah, 9 darjah, 10 darjah, maka dikirakan berbeza matari'. Boleh faham tak ni? Boleh faham? Jadi sekarang ni kita tengok negeri ni, di negeri ni memang ada beza seminit 2. Ada beza seminit 2. Baik. Okey, kalau seminit, okey, kira sama lagi lah. Kalau 2 minit, sama lagi. 3 minit, sama lagi. Dia nak sampai berapa minit? Kira masih lagi kira sama. Dia kira ni 8 darjah. Kalau 8 darjah ke bawah, sama. 8 darjah ke atas, lebih daripada 8 darjah, berbeza. 1 darjah berapa minit? 1 darjah 4 minit. 1 darjah berapa minit? 4 minit. Jadi bermakna 8 kali 4, 30, 8, 16, 8, 16, 24, 32 minit. Jadi bermakna daripada negeri ni kepada negeri ni, kalau perbezaan terbit matahari dan terbenang matahari hanya sekitar 30 minit ke bawah, maka kira sama matlak dia. Kalau 30 minit ke atas, lebih daripada 30 minit, 40 minit, 50 minit, maka tu dipanggil berbeza matlak dia. Kita dengan Thailand tak sampai pun 30 minit. Kita dengan Thailand. Sama juga kita dengan Singapura tak sampai pun 30 minit. Perbezaan di antara kita dengan dia. Maka kita dengan, bukan Thailand, Fatani. Dengan Tani. Kita dengan Fatani dikirakan sebagai ittihadul matari', bukan ikhtilafu al-matari'. Okey, boleh faham? Qultu berkata oleh aku, kata Imam Nawawi, hadha mana hadzal qil. Maksudnya al-qaulu tsani ni, pandangan yang kedua ni, hak yang kira ba'id ni dengan biikhtilafil matali' ni asah, lebih sahih. Ni lebih kuat berbanding dengan pandangan hak yang pertama. Ni asah sebenarnya. Ni pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulan. Kita buat kesimpulan. Sekarang ni, kalulah satu negeri, satu tempat nampak anak bulan. Adakah wajib negeri hak yang lain berpuasa ataupun tidak? Tidak wajib. Negeri ni nampak anak bulan Ramadan, negeri lain tak nampak. Adakah negeri lain tu wajib? Negeri hak nampak tu tak wajib dah. Negeri hak lain hak tak nampak tu wajib ke tak? Maka ulama berbeza pandangan. Sebahagian ulama kata wajib belaka. Tidak ambil kira ikhtilaf al-matali'. Dah nampak anak bulan, okay, pakai wajib belaka. Namun pandangan yang kedua ni lah pandangan sebahagian daripada ulama termasuklah pandangan Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, kerana berpandukan kepada hadis yang sahih daripada Quraib, yang mana Quraib pernah dihantar oleh Abdullah bin Abbas ke negeri Syam. Yang mana apabila dia balik ke Madinah, Abdullah bin Abbas tanya dia. Abdullah bin Abbas tanya kepada Quraib, mana di Syam lagu mana nampak anak bulan? Nampak anak bulan bila di Syam? Dia kata kami nampak bulan pada malam Jumaat. Lepas tu kami puasa lah. Dan Muawiyah puasa juga. Semua nampak. Lepas tu kami puasa, Muawiyah pun puasa. Sebab Muawiyah ketika tu dia pemimpin di pemerintah ketika tu. Dia maksudnya dia pegang negara Syam ketika tu. Okey. Baik. Maka kata
Abdullah bin Abbas dak kami nampak pada malam satu. Mata Quraib kata dak memada ke hak yang Muawiyah nampak? Kata Abdullah bin Abbas dak memada. Begitulah hak yang Rasul suruh kami buat. Baik, sebab itulah mazhab Imam Syafi'i kata, oh, jadi bermakna kena kira ittihadul matali' dengan ikhtilaf al-matali'. Okey, boleh faham? Cuma bukan tak sampai lagi tu. Kita nak pembahagian saat ni kan. Jadi kalau nampak di satu tempat hak lain tak nampak, ada pandangan hak yang mengatakan wajib sini puasa dan tempat lain pun wajib kena puasa juga. Yang keduanya, pandangan yang kedua, kalau tempat ni nampak, tempat lain tak nampak, tempat lain wajib tak puasa, kalau jauh tak wajib puasa, kalau dekat wajib puasa. Cuma kiraan jauh dengan dekat mengikut Imam Rafi'i, kira kalau lebih daripada dua marhalah ke atas, maka kira jauh. Kalau dua marhalah ke bawah, maka kira dekat. Namun kata Imam Nawawi, tak bukan kira masafatul qasri, tetapi kena kira ikhtilaful matali' ataupun ittihadul matali'. Kalau ikhtilaful matali' maka kira jauh. Kalau ittihadul matali' maka kira dekat. Wallahu a'lam. Katanya wa idza lam nujib 'ala al-baladil akhari fasafara ilayhi min baladir ru'yati fal asahhu annahu yuwafiquhum fi as-sawmi akhira wa man safara min al-baladil akhari ila baladir ru'yati ayyada ma'hum wa qada yawma. Apabila tidak mewajib oleh kita tidak mewajibkan. Wa idza lam nujib, apabila kita tidak mewajibkan 'alal baladil akhari, di atas negeri yang lain. Kita nampak negeri ni nampak anak bulan, negeri lain hak yang jauh daripada negeri ni tak nampak anak bulan, maka kita tidak mewajibkan di atas hak yang tak nampak anak bulan saat itu berpuasa. Apabila apabila tidak mewajib oleh kita di atas negeri yang lain, kita tidak mewajibkan negeri yang lain berpuasa kerana ada negeri yang jauh daripadanya melihat anak bulan, sedangkan negeri yang selagi saat itu tak nampak anak bulan. Okey, boleh faham? Kita buat contoh kan ya, kita buat contoh kita dengan China sebagai contoh, kita dengan China. Jadi kita dengan China ittihad bukan ittihadul matali', bahkan ikhtilafu al-matali'. Kita dengan China berlaku perbezaan matla' dia. Baik. Katakanlah kita tidak mewajibkan umat Islam yang berada di China berpuasa ketika mana di Malaysia nampak anak bulan. Kita buat contoh sebab jauh. Tiba-tiba fasafara ilaihi, maka bermusafirlah ia seorang ilaihi kepadanya, kepada al-baladil akhar. Dia bermusafir kepada baladil akhar min baladir ru'yah, daripada balad ar-ru'yah. Maksudnya balad al-akhar saat itu tak nampak anak bulan. Maka dia kena cukup bulan Sya'ban 30 hari. Nampak? Balad awak nampak anak bulan, balad awak nampak anak bulan, jadi dia bermakna bulan Sya'ban sebanyak 29 hari. Nak giang. Jadi hari ke-30 dia puasa dah. Hak ni puasa lagi hari 30. Tak puasa lagi. Tiba-tiba, okey, contoh gini. Kita buat contoh malam Jumaat, pakat tengok anak bulan di Terengganu sebagai contoh. Orang Terengganu pakat tengok anak bulan pada malam Jumaat. Tak nampak anak bulan. Okey, apabila nampak anak bulan, jadi bermakna hari Jumaat tu kena puasa. Umat Islam hak yang duduk di China tu. Sebagai contoh. Dia tengok anak bulan pada malam Jumaat dah nampak. Maka dia kena cukupkan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Adakah boleh dia guna nampak anak bulan hak yang berlaku di Malaysia? Tidak. Sebab benda dia tak boleh guna? Sebab ikhtilaf al-matali'. Okey, boleh faham? Jadi bermakna orang Malaysia puasa hari Jumaat, jadi di sini puasa hari mana? Hari Sabtu lah. Tak nak kita. Sebab hari Jumaat di sisi dia adalah baru 30 Sya'ban. Kita 1 Ramadan dah. Jelas tak? Okey. Kita orang Malaysia ni puasa hari Jumaat. Jadi Cina puasa tak hari Jumaat. Tak, dia mula puasa hari mana? Hari Sabtu. Okey, tiba-tiba dia bermusafir. Dia bermusafir daripada Malaysia ke China. Fasafara ilaihi min baladir ru'yah. Fal asahu, maka pandangan yang al-asah, annahu, bahawasanya dia saat itu yuwafiquhum, muwafaqah ia akan mereka itu,
akan mereka itu kembali kepada al-baladil akhar, ahli kepada balad yang lain. Dia kena muwafaqah. Mana muwafaqah? Kena sama. Fi shaumi, pada berpuasa, akhiran pada akhir. Pada penghujung. Penghujung kena sama. Faham tak gini? Penghujung kena sama. Kena sama pada penghujung. Okey, sekarang ni dia awal hari puasa kan? Betul tak awal hari? Nampak? Hak ni lewat hari puasa. Jadi bermakna, perhati molek. Hak ni, kalau hak ni puasa 29, jadi bermakna dia puasa berapa hari dah? Dia puasa 30 dah. Okey, kita tengok ah. Malaysia puasa hari Jumaat. Cina puasa hari Sabtu. Tiba-tiba orang Malaysia dia pergi Cina. Orang Cina puasa 29, jadi orang Malaysia saat ni puasa berapa hari dah? 30 dah, sebab dia awal hari puasa. Okey, boleh faham? Nampak kan? Baik, dia awal sehari puasa. Maka tiba-tiba orang Cina saat ni tu, orang Cina. Tengok, orang Cina dia puasa 30 kau. Nampak Maka orang Malaysia saat ni tu kena puasa tak? Kena puasa tak? Tu dia kata dia, fal asahu annahu yuwafiquhum. Kaul yang asah bahawasanya muwafaqat lah, dia mesti kena muwafaqat dengan orang yang baladil akhar tadi pada puasa pada penghujung, walaupun dia telah mencukupi sebanyak 30 hari. Bermakna dia puasa berapa hari? 31. Sebab apabila dia berada pada tempat tersebut, maka dia termasuk daripada ahli tempat tersebut. Maka hukum kepada penduduk tempat tersebut kena juga pada dia. Baik. B. Jelas tak dia? Jadi dia puasa berapa hari? 31. Dah kan Ramadan 29, 30 kan? Ada orang dia puasa 31. Dia puasa 31 kerana melihat kepada dia telah sampai di sana, maka dia telah menjadi salah seorang daripada penduduk di sana, maka setiap hukum yang diwajibkan kepada penduduk di sana juga diwajibkan kepada dia, walaupun dia telah berpuasa sebanyak 30 hari. Habis. Namun ada pandangan yang kedua, sebab dia kata al-asah muqabil al-asah, kata tak dah, kalau cukup 30 hari apa nak buat 31, mana ada bulan Ramadan 31 hari. Yang ada dua pandangan, tapi pandangan mu'tamad dia kena ikut. Katanya waman safara minal baladil akhari ila baladir ru'yati. Sesiapa yang bermusafir daripada negeri yang lain. Negeri yang lain hak dah nampak anak bulan saat itulah, dah nampak anak bulan. Jadi bermakna bulan Syaban di tempat dia sebanyak 30 hari. Dia bermusafir ila baladir ru'yah, kepada negeri hak nampak anak bulan. Jadi hak nampak anak bulan jadi bulan Syaban sebanyak 29 hari. Hak dah nampak anak bulan, bulan Syaban di negeri dia berapa hari? 30. Hak nampak anak bulan, bulan Syaban 29. Hak nampak puasa awal. Hak dah nampak cukup 30. Tiba-tiba, orang hak yang tak nampak anak bulan tau. Hak bulan Syaban dia 30 hari tau. Dia mari ke negeri hak nampak anak bulan, hak bulan Syaban 29 hari. Hak puasa awal sehari. Jadi dia puasa lewat sehari. Nampak tak guys? Baik. Ketika tu, ayyada ma'hum, berhari raya lah ia bersama dengan mereka itu, kembali kepada ahli baladir ru'yah. Kena berhari raya sama. Sama berhari raya. Apabila bersama, berhari raya bersama dengan penduduk hak yang nampak anak bulan saat itu, hak yang bulan Syaban sebanyak 29 hari saja, maka ada dua kemungkinan berlaku. Kemungkinan yang pertama adalah penduduk di situ puasa sebanyak 30 hari. Jadi bermakna dia puasa berapa hari? 29. Maka tak perlu qada. Walaupun 29. Kerana dia buat saat itu bertepatan dah. Sebab dia puasa awal sehari, dia tak puasa awal sehari kerana tak nampak anak bulan di tempat dia. Lepas tu, sekarang ni dia kena berhari raya kerana dia mengambil hukum orang yang berada pada tempat tersebut. Faham? Sebab dia berada di situ dah. Lepas tu orang lain puasa 30, hak ni 30, kampung dia 30, hak ni pun 30, tiba-tiba dia 29. Okay, boleh faham kan? Kata ulama tak ada masalah. Sebab puasa ada 30, ada 29. Maksudnya masih lagi dikirakan dalam lingkungan bulan Islam. Nampak? Tetapi kalau tak cukup
30. Tak cukup 29. Hanya 28 sahaja. Ha. Hak ni raya 29 dah. 29 hari Ramadan dia raya dah. Jadi kan dia puasa lagi awal. Tak puasa lagi. Nak lagi tak puasa lagi. Hak ni tak puasa lagi kan. Hak ni puasa lewat. Dia mari negeri hak puasa 10 hari. Jadi hak ni puasa 10 hari, dia nak puasa lagi. Nak lagi kan. Hak ni hari kedua puasa, baru dia puasa hari pertama. Jadi kalau hak ni puasa 29 hari, dia puasa berapa hari? 28 hari. Sebab tu dia kata wa qada yauman, dia mesti kena qada sehari sebab dia baru puasa 28 hari. Hak dia wa qada yauman ni hanya merujuk kepada masalah dia puasa sebanyak 28 hari. Sebab tidak ada bulan Islam 28 hari, sebab itulah dia kena qada sehari. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man asbaha muayyidan, dan barang siapa yang masuk di waktu pagi. Asbaha ni masuk pagi, muayyidan dia berhari raya. Masuk pagi dia sedang berhari raya. Maksudnya Abi dah dia puasa. Abi dah dia puasa. Dia kampung dia dapat anak bulan dah Syawal, dapat anak bulan Syawal dah. Okey, maka dia berhari raya. Hak nu negeri jauh nu dah dapat lagi anak bulan. Jadi cukup bulan Ramadan sebanyak 30 hari. Tiba fasarat safinatu, maka berjalanlah oleh kapalnya ila baldatin ba'idatin, kepada negeri yang jauh. Ahluha siyamun, ahlinya masih lagi sedang berpuasa. Sudahlah. Siapa kapal dulu kalau kata safinatu dan doa nak pergi perahu lambat dulu, tapi ulama tetap letak masalah ni dalam kitab. Len ni mustahil dah ni. Tak sekejap je naik kapal terbang. Tak gitu. Siapa dah ahluha siyamun, ahlinya berpuasa. Fal asahu, maka kaul yang asah annahu, bahawasanya yumsiku, dia kena imsak. Imsak baqiyatal yawm, tempoh berbaki daripada hari itu. Kan dia berhari raya dah kan, dia nak puasa dah kan. Dia makan sampai kapung orang sedang berpuasa pukul 12 tengah hari. Ketika tu wajib dia kena imsak sebab dia telah mengambil hukum orang kampung tersebut. Orang kampung tersebut duk makan, orang kampung tersebut duk makan, duk minum, maka dia pun duk boleh makan, duk boleh minum. Sebab tu dia kata yumsiku ay wujuban baqiyatal yaum. Jadi faslun an-niyatu syartul lis-shaum. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung pula pada malam esok kalau sekiranya dipanjangkan umur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah selesai sudah pembacaan talaqi kitab untuk malam ni. Jadi jutaan terima kasih kepada Ustaz. Moga-moga apa yang disampaikan malam ni dapat memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Lebih lagi pembincangan kita pada malam ni pada bab puasa. Moga-moga menjadi panduan juga buat kita sebelum tibanya bulan Ramadan insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sekiranya ada keliruan ataupun tidak jelas berkenaan dengan pengajian kitab kita pada malam ni ataupun sebelum-sebelum ni, bolehlah send soalan kepada pihak penganjur program. InsyaAllah soalan tu kita akan bagi ke Ustaz lah. InsyaAllah Ustaz akan jawab. Jadi saya kira tidak ada dah. InsyaAllah siri yang seterusnya kita akan maklum semula pada akan datang, pada tarikh-tarikh yang dimaklumkan akan datang insya-Allah. Jadi selepas ni bolehlah sentiasa tonton di page IMIK Buloh Gading dan juga Akademik Didik Doa insya-Allah. Jadi sama-sama kita akhiri pengajian kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul As.